Okey, itu dia lintas langsung cerita pagi dari Negeri Sembilan. Terima kasih kepada rakan penyampai kami di sana berkongsi berkaitan cerita pagi yang menarik di sekitar Negeri Sembilan. Seterusnya kami nak bawa anda ke topik seterusnya, Ismail, berkenaan dengan pelancongan domestik. Pelancongan domestik yang sebenarnya walau apa pun yang berlaku dalam negara kita dengan kehadiran kita kata epidemik dan sebagainya, pelancongan domestik tetap perlu dirancangkan dan juga perlu diteruskan, dan perkara ini kita akan bersama dengan untuk membawa perkongsian dan juga perbincangan bersama dengan Tuan Uzaidi Udani. Saya juga merupakan Presiden Majlis Pelancongan Malaysia. Assalamualaikum. Selamat pagi Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi. Terima kasih. Kali ini kita nak bercakap tentang kalau kita lihat package rangsangan ekonomi yang telah pun digerakkan oleh Kerajaan Malaysia melalui package rangsangan ekonomi itu telah pun menggerakkan kita kata beberapa inisiatif untuk merancangkan industri pelancongan yang terjejas khususnya. Dalam hal ini mungkin Tuan boleh berkongsikan kepada kita tentang situasi industri pelancongan domestik yang berlaku dalam negara sekarang ini, Tuan. Terima kasih Ismail. Pertama sekali saya ingin mengucapkan bagi pihak industri pelancongan, mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia kerana telah mengumumkan stimulus pakej rangsangan 2020 yang baru-baru ini dilancarkan. Jadi kita industri pelancongan rasa macam ada nafas baru balik. Dan nafas baru ni kena dimaksimalkanlah dia punya tu kan, dia punya kemudahan tu. Jadi pasaran domestik antara pasaran yang kami identify yang boleh membantu kami di industri pelancongan. Di pelancongan, industri pelancongan domestik sangat penting bagi kami, dan juga kalau mengikutkan statistik lebih kurang 78 juta pelancong domestik yang telah melancong dalam negara pada tahun 2018 berbanding pada 70 juta di 2017. Jadi maksudnya 11% increase. Saya rasa tahun 2019 yang masih lagi embargo, lebih figures akan meningkat. Jadi pasaran pelancongan domestik ini sangat penting untuk kita ni. Dan dia berbelanja lebih kurang 60 bilion. Ekonomi ini boleh mengembangkan ekonomi kita. Dan saya haraplah rakyat Malaysia dengan keadaan sekarang ni ambil peluang ni. Ambil peluang ni untuk melancong dalam negara. Betul. Sebab kita kadang-kadang kita tengok kalau kita pergi ke Sabah, kita tengok ramai pelancong antarabangsa. Jadi sekarang ni agak kurang. Jadi inilah masa kita nak pergi tengok, dan juga banyak pakej-pakej yang murah sekarang ni, pakej-pakej yang best deal yang tidak boleh kita ignore lah. Itulah. Pelancongan domestik ini memang penting sebenarnya sebab ramai masyarakat Malaysia yang hanya memandang melancong ke luar negara itu adalah satu perkara yang menyeronokkan. Tapi di Malaysia juga mempunyai identiti pelancongan, terutamanya ekotourism yang sekarang ini memang giat dipromosikan oleh pihak Cik Uzaidi sendiri. Jadi mungkin boleh nyatakan beberapa, saya berikan 3 tempat sajalah yang Cik Uzaidi boleh nyatakan, kongsikan yang perlu mereka lawati di sekitar Malaysia. Terima kasih Syuaida. Sebenarnya ekotourism ni sangat luas, bidang dia sangat luas. Dan antaranya bidang-bidangnya adventure ataupun alat tahan lasak kan. Sebenarnya orang kata adventure, saya tak adventure sangat ni, saya tak suka lasak-lasak ni. Tapi sebenarnya bila jungle trekking pun yang biasa-biasa pun dia panggil adventure juga. Itu antara yang segmen yang saya rasa yang sangat majulah dalam. Jadi saya harap ramai rakyat Malaysia pergi. Sebab kita ada bukit, kita ada gunung, kita ada sungai, kita ada macam-macam lagi yang boleh kita terokai. Jadi itu antara satu. Yang kedua, semalam saya pulang daripada Langkawi. Saya menghadiri expo ataupun seminar agrotourism. Rupanya agrotourism ni banyak dia punya area. Pihak MADI sendiri mempunyai lebih kurang 40 pusat agrotourism. Daripada kelapa di Bagan Datuk. Kita tahu macam mana nak proses kelapa, yang minyak kelapa dara tu. Itu antara yang popular untuk pelancong. Kita boleh tahu, kita boleh rasa, kita boleh macam mana kita nak tengok apa lagi byproduct daripada kelapa. Dan kita juga ada durian tourism di Kuala Kangsar, di mana dia operate oleh MADI lah. Jadi banyak aktiviti yang dikelolakan oleh pihak Ministry of Agriculture atau Kementerian Pertanian yang kita sendiri pun tak tahu. Dan semalam Ketua Pengarah MADI beritahu, saya tak suka belimbing, tapi rupanya ada MADI ada produce, ada buat research belimbing yang baru. Jadi dia sangat suka. Daripada tak suka, dia suka. Ini ketua pengarah MADI ni. Jadi kalau testimoni kata-kata itu kan, jadi kita melawatlah tempat-tempat yang khas yang produce belimbing ni. Itu nak cakap sama belimbing hitam. Itu memang terkenal sekali, ramai orang buat
buat package kecil-kecil sambal belimbing hitam kan. Siapa sangka itu boleh jadi satu tarikan yang lapar lah rasa ni. Tapi sebenarnya saya dan Shu ada perancangan nak pergi Langkawi, tapi terpaksa ditangguhkan ke tarikh akan diberitahu kemudian. Saya harap alamnya cepatlah. Akan terlaksana. Okey, bagaimana sebenarnya pelancongan domestik ini? Kalau kita lihat memang masyarakat Malaysia agak kurang sedikitlah, mereka jarang memuat naik gambar melancong di sekitar negeri Terengganu ke Kelantan ke. Jadi macam mana kita nak galakkan anak muda, terutama saya rasa mereka ni antara golongan sasar pertama, pioneer untuk kita membudayakan pelancongan domestik ini. Itulah. Jadi kita semua ada Facebook. Dan orang muda pun kadang-kadang dia tak suka Facebook sebab kata orang Facebook ni orang tua kan. Jadi dia ada macam-macam lah sekarang ni, TikTok lah, Instagram lah kan. Jadi gunalah kesempatan ini. Kita ambil gambar selfie untuk gambar-gambar tempat-tempat tu untuk kita bukannya untuk kita nak tunjuk kita ni pergi sana sini, tapi kita nak tunjukkan tempat-tempat yang menarik. Share tempat-tempat yang menarik. Saya rasa amat penting kumpulan-kumpulan milenial ataupun golongan milenial untuk berkongsi lah tempat-tempat yang menarik di Malaysia ni. Okey. Dalam hal ini juga kalau boleh kita lihat pelancongan domestik juga sebenarnya banyak disokong oleh pelancong-pelancong tempatan dan juga kita melihat kecenderungan kalau dahulunya pelancong-pelancong negara kita suka pergi keluar negara kerana tak tahu apa tarikan yang ada dalam negara kita. Tapi sekarang ini banyak aktiviti-aktiviti yang boleh dikongsikan, aktiviti-aktiviti pelancongan yang boleh dikongsikan. Jadi adakah Tuan Huzaini merasakan ini satu peluang yang baik untuk kita menarik lebih ramai rakyat Malaysia untuk melancong ke negara kita, khususnya di pulau-pulau yang terpelihara, pulau-pulau yang indah, aktiviti-aktiviti air dan sebagainya? Ya, saya rasa inilah masa yang terbaik lah untuk mereka menceburi ataupun pergi tengok tempat-tempat yang belum lagi kita lawat ya. Dan juga saya haraplah rakyat Malaysia ni janganlah pergi tinggal rumah saudara. Jangan tinggal dengan family mengacau family saudara dia. Tinggallah kat hotel. Kita ada banyak hotel ni, banyak hotel yang best-best sekarang ni. Alasan kukuh. Janganlah tumpang-tumpang, menyusahkan saudara, menyusahkan kan. Kita lawat saudara, kita lawat, tapi kita tinggallah kat hotel untuk menyenangkan mereka kan. Dan mungkin Tuan Huzaini juga boleh kongsikan dari sudut kos perjalanan jika dibandingkan melancong ke luar negara dan juga domestik. Lebih jimat dan juga dalam masa yang sama boleh mengeratkan silaturahim antara keluarga dan rakan-rakan. Kita dapat benda yang sama kalau kita pergi domestik dan juga luar negara, tapi kosnya lebih rendah jika dibandingkan kita melancong domestik. Kalau kita lihat kos hotel harga hotel kita antara yang termurah lah di Asia Tenggara. Cuba pergi Jakarta, tengok berapa harga dia. Mahal. Pergi dekat Phuket pun harga mahal. Macam di Jakarta US dollar lagi. Jadi saya rasa harga hotel di sini amat sangatlah sangat murah dan value for money. Dan kalau kata makanan kita ni memanglah macam-macam makanan murah. Tak semestinya kalau negara Thailand tu harga murah makanan. Saya dapati harga sana agak tinggi sebab harga minyak petrol pun mahal sana. Jadi ini adalah antara bila campur dia ingat macam wah ini murah ni pergi Phuket contohlah, pergi Phuket atau pergi Bali. Tapi bila campur yang belanja yang sini lebih value for money daripada negara-negara lain. Jadi saya haraplah kita ambil peluang ni kali ini. Sekarang ni pun hotel-hotel sudah pun banyak menawarkan diskaun-diskaun. Ada hotel yang menawarkan sehingga separuh harga daripada harga asal. Jadi ini satu peluang yang baik dan boleh sebenarnya merancakkan industri perhotelan dan juga industri kita kata pelancongan secara langsung. Saya nak tambah lagi Ismail gitu. Jadi kami di industri pelancongan kita cubalah merancakkan aktiviti-aktiviti pelancongan. Kita ada macam-macam pesta pelancongan dan MITA Malaysia Inbound Tourism Association juga menganjurkan satu acara di mana MITA E-Travel Fair. Kita tak perlu pergi ke tempat dewan-dewan mana-mana. Kita duduk kat rumah, kita tengok handphone kita daripada 15 bulan Mac ni sampai 30 bulan Mac ni banyak hotel yang mengambil bahagian dan juga tempat-tempat yang menarik yang memberi diskaun sehingga 70%, bukan 50%, 70% lagi tu. Itu jadi kita ambil peluang lah ini dan kita boleh rancang tak lagi bulan Mac ni cuti sekolah kan. Dan bulan Mei ni cuti sekolah kan. Jadi kita rancang lah. Jangan kita rancang, jangan esok nak pergi baru kita nak buat booking lagi ni kan.
Mula 15 Mac nanti 15 Mac hingga 30 Mac tak payah pergi mana-mana, tak payah drive pun, tengok dalam handphone. Tengok handphone, kita boleh tengok pelan-pelan. Kalau nak semain istikarah boleh semain istikarah. Tengok mana package mana yang murah kan, yang elok kan. 15 30 bukannya 3 hari. 15 hingga 30 boleh ada masa yang panjang untuk kita fikir dan membuat keputusan. Di mana mereka boleh mencari? Kita ada Mita e-travel fair. Laman sesama Mita. MitaE-travelfair.com. Mita e-travelfair.com sekarang ni masih lagi belum buka lagi. Ada sikit lah kan itu. Tapi 15 bulan tu insya-Allah akan dilancar dan terus boleh booking. Ismail 25 Mac nanti jangan lupa. Dan juga stimulus ni ada memberi package voucher RM100. Kalau katakan pergi Langkawi lah kata RM200, tolak lagi RM100 lagi. Kita redeem RM100 jadi RM100. Tadi Bukit Tinggi dan Langkawi. So kita cuti sebulan untuk dua percutian tu. Okey, di sini kita ada buku berkenaan dengan apa tempat-tempat menarik di Malaysia. Jadi mungkin Tuan Uzadi boleh kongsikan sikit konten buku ni. Industri pelancongan ni adalah industri yang penting untuk Malaysia, ekonomi Malaysia ya. Jadi kita ada ramai yang penggiat industri pelancongan yang kita kata silent hero lah, yang tak diiktirafkan. Jadi kami daripada pihak Tourism Productivity Nexus di bawah Malaysia Productivity Corporation telah mengeluarkan menerbitkan buku ni untuk kita recognize hero-hero ni. Sejak tahun 85 ni kita tahu ramai yang hero-hero ni. Kita nak recognize siapa dia recognize, kita recognize dia. Kita ada 15 terutama Upin Ipin. Semua orang tahu Upin Ipin kan, tapi kita tak memaksimalkan publicity ke luar negara. Kalau pergi Indonesia tu ramai. Kalau nak cakap Upin Ipin tu memang orang semua tahu Upin Ipin. Dan antaranya yang lain tu ialah MIPS. MIPS ni kita ialah satu taman tema, theme park. Orang kata theme park ni ada roller coaster ke apa. Ni theme park is agro base. Agro base theme park yang dia terbesar di dunia untuk kita tengok ada dusun, bagaimana sawah padi, bagaimana nenas dia. Jadi itu adalah satu tema agro yang unik di Malaysia ni. Jadi saya haraplah lebih banyak lagi lebih ramai lagi rakyat Malaysia yang boleh pelopori lah. Dan juga kita ada Taiping. Taiping ni bandar yang sunyi, bandar yang tapi antara bandar yang diiktiraf oleh international, green tourism, sustainability. Tengok rasa macam pergi situ dah macam hutang pun dah hilang dah. tak ada hutang pun. Kita tengok orang relax, orang semua relax kan. Jadi itu patut kita pergi berlawat. Dan juga berbagai-bagai lah macam tourism, Islamic tourism di Hotel Adia di Langkawi. Itu antara produk-produk ataupun hero yang kita patut iktiraf dan harap rakyat Malaysia pergi datang lawat di tempat-tempat begini. Okey, itu satu usaha daripada MPC juga dan juga Majlis Pelancongan Malaysia juga. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Uzaidi kerana berkongsikan kita kata pengalaman percutian dan juga pelancongan yang menarik di Malaysia dan juga mempromosikan pelancongan domestik. Sememangnya itu satu pengalaman yang cukup berharga khususnya buat rakyat Malaysia juga. Terima kasih. Terima kasih Tuan Uzaidi. Baik, kita sebenarnya sebelum kita pergi jauh, kita pergi yang dekat dahulu Syu. Kami nak bawa anda ke Putrajaya. Ini ada satu bingkisan berkenaan bas pelancongan ronda-ronda di sekitar Putrajaya. Jom kita ke sana.